Pembangunan belia menjadi salah satu keutamaan dalam pelaksanaan dasar Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ selari dengan kerangka ekonomi madani di peringkat nasional. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, ini kerana golongan belia merupakan agen perubahan dan tenaga penggerak kepada pembangunan negeri yang berdaya tahan dan inklusif. Bagi tujuan itu, hampir 101.5 juta ringgit diperuntukkan tahun ini kepada Kementerian Belia dan Sukan bagi melaksanakan pelbagai program pembangunan dan sukan termasuk 16.75 juta ringgit khusus untuk pembangunan modal insan. Turut dilaksana program Fellow Sabah Maju Jaya yang memberi pendedahan langsung kepada dasar dan pentadbiran kerajaan selain skim Jaya Usahawan Belia Sabah Syabas yang menyediakan geran, latihan dan bimbingan kepada belia yang ingin menceburi bidang perniagaan. Datuk Haji Ji berucap merasmikan Forum Ekonomi Belia Aspirasi Madani dalam membangun Sabah Maju Jaya di Kota Kinabalu. Pembangunan ekonomi Sabah perlu dilihat dalam konteks penglibatan belia secara langsung khususnya dalam sektor pelancongan, pertanian dan perikanan yang merupakan fokus utama SMJ. Kerajaan juga terus menyediakan pelbagai inisiatif dan insentif agar golongan belia tidak hanya menjadi pemerhati tetapi pelaku utama ekonomi negeri. Lebih 400 pelajar institusi pengajian tinggi awam menyertai Forum Ekonomi Belia ini. Pelbagai acara utama dirangka bagi memeriahkan sambutan ulang tahun kelahiran rasmi ke-74 yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman yang bakal berlangsung bulan depan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gusalam berkata, persiapan rapi telah dibuat sejak awal Februari bagi memastikan setiap acara berjalan dengan lancar dan penuh istiadat. Sambutan bukan sahaja bertujuan memberi penghormatan kepada yang di-Pertua Negeri tetapi juga mencerminkan kesatuan serta semangat cintakan negeri dalam kalangan rakyat. Kita sebagai rakyat Sabah seharusnya bersyukur kerana berpeluang bernaung di bawah kepimpinan seorang pemimpin yang sentiasa mengambil berat terhadap kebajikan rakyat tanpa mengira bangsa dan agama. Datuk Dr. Joakim yang juga pengerusi Jawatankuasa Induk sambutan tersebut menyatakan demikian dalam sidang media di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi, Kota Kinabalu. Antara acara utama menjadi tumpuan ialah istiadat perbarisan dan perarakan yang berlangsung di Padang Merdeka yang menyaksikan penyertaan lebih 80 kontingen. Selain Majlis Ramah Mesra, Jamuan Negeri dan program kerohanian dan doa selamat. Rumah tradisi keamatan yang menampilkan warisan budaya pelbagai suku kaum di Hongkot Kersaan Penampang dijangka menjadi tumpuan utama pengunjung dari dalam dan luar negara sempena sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, rumah tradisi keamatan itu menjadi simbol warisan dan identiti masyarakat tempatan. Rumah tradisi keamatan bukan sahaja memperlihat seni bina tradisional, malah mempamerkan budaya, adat resam, makanan serta pakaian tradisional suku kaum di Sabah kepada pengunjung. Pengunjung boleh makan secara percuma di rumah-rumah tradisi. Dan kali ini kualiti dan standard perayaan kita dan pertandingan kita memang sudah melonjak tinggi. Datuk Dr. Jeffrey yang juga pengerusi Induk Jawatankuasa Sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri 2025 ditemui media selepas merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Mukim Tun Tumulud, Bingkor dan Tuarit Taut Bandar di Pekan Bingkor, Keningau. Antara yang mencuri perhatian termasuk persembahan muzik tradisional, demonstrasi adat perkahwinan serta pertandingan busana etnik. Dua penterjemah khas untuk bahasa etnik Lundaya dan Murut disediakan bagi pertandingan unduk ngadau keamatan UNK 2025 yang akan berlangsung di KDCA Penampang 31 Mei ini. Ini kerana dua bahasa berkenaan kurang difahami berbanding bahasa Kadazan Dusun. Bercakap dalam sidang media di Kota Kinabalu, pengerusi bersama Jawatankuasa Kerja UNK 2025, Dr. Mary Gambidau berkata, inisiatif dilaksana sebagai respon serta cadangan pelbagai pihak yang mahu pertandingan terus berkembang dan kekal relevan.
Sementara itu, Pengerusi Bersama Jawatan Kuasa Kerja UNK 2025, Datuk Joanna Kitingan memberitahu beberapa penambahbaikan lain turut dilaksana. Ini termasuk memperkenal sistem pemarkahan berkomputer selain menambah juri pertandingan kepada 7 berbanding 5 sebelum ini. Dalam pada itu, penganjuran edisi ke-65 kali ini lebih istimewa apabila hadiah utama dinaikkan kepada RM15,000 berbanding RM12,000 sebelum ini. Manakala Naib Johan akan menerima RM12,000 dan tempat ketiga RM10,000. Lebih 54% jalan raya di daerah Kuala Penyu memerlukan penyelenggaraan dan naik taraf segera berdasarkan skala penilaian Jabatan Kerja Raya JKR Sabah. Menteri Kerja Raya Datuk Syahilmi Yahya berkata, skala itu menunjukkan sebahagian besar jalan berada dalam kategori 3 hingga 5 dengan skala 4 dan 5 memerlukan penyelenggaraan segera. JKR Sabah bersama syarikat konsesi terlibat diminta terus proaktif terhadap keperluan penyelenggaraan jalan demi keselesaan dan keselamatan pengguna. Secara keseluruhan, saya agak berpuas hati dengan keadaan jalan yang ada di sekitar Kuala Penyu. Kita ingin berpesan kepada Jabatan Kerja Raya Sabah untuk terus proaktif untuk melihat keadaan jalan raya yang perlu disenggara. Beliau ditemui pemberita selepas lawatan kerja ke Kuala Penyu dan menumbuk. Mengulas pelaksanaan projek bekalan air di bawah seliaan Jabatan Air Negeri Sabah JANS di Kuala Penyu, Datuk Syahilmi memaklumkan beberapa projek dikenal pasti mengalami kelewatan dan pengurusan projek tidak memuaskan. Ia sekaligus menjejaskan bekalan air kepada penduduk. Beliau berharap JANS dan kontraktor dilantik lebih berhemah dalam pengurusan projek serta meningkatkan kerjasama agar kelewatan seumpama tidak berulang. Rakyat perlu diberi penerangan mengenai agenda pembangunan dan hala tuju yang dibawa Kerajaan Negeri dan Persekutuan dalam Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya 1.0. Di Tawau, komuniti kampung berpeluang bersemuka dengan pemimpin menerusi program Sembang Santai Komuniti Madani. Menerusi program ini, pemimpin akar umbi dapat mengutarakan soalan dan cadangan untuk menambah baik program melibatkan kepentingan komuniti di daerah terlibat. Kita telah memaklumkan kepada mereka bahawa fokus dan keprihatinan Kerajaan Madani, begitu juga di bawah kerajaan pimpinan Datuk Seri Haji G di negeri Sabah, kita harus mengadakan program sebegini lebih kerap supaya outreach kita kepada rakyat di akar umbi dapat kita lakukan dengan lebih baik lagi. Beliau berkata demikian ketika ditemui dalam program Jiwa Komuniti Madani Sembang Santai bersama Komuniti Madani Indera Sabah di Tawau. Kementerian Pendidikan digesa menyegerakan penyediaan kemudahan digital di kawasan sekolah luar bandar. Ahli Parlimen Kalabakan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata usaha itu bagi mengurangkan jurang pendidikan digital antara sekolah bandar dan luar bandar. Pendidikan masa kini menuntut akses teknologi dan ia bukan lagi pilihan, sebaliknya satu keperluan. Kita maklum, mereka mungkin kurang daripada segi akses internet, sebagai contoh. Dan kawasan-kawasan ini memang sedang dipertingkatkan, tetapi pada saya kena ada dia punya masa pertingkatkan tu. Datuk Muhammad Suryadi menyatakan demikian selepas majlis meraikan 72 pelajar cemerlang SPM 2024 bagi kawasan Parlimen Kalabakan di Tawau. Sekolah luar bandar perlu mempunyai kemudahan akses internet yang kukuh dan peralatan digital bagi menyokong pembangunan pendidikan yang terdedah dengan teknologi masa kini. Paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Selepas ini berita pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.